InsyaAllah webinar pada hari ini akan memula sebentar saja lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat datang ke webinar Bicara Ilmu, Adab dan Makna Kemerdekaan Diri Insan di Malaysia, anjuran Muzium Warisan Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi dengan kerjasama Jaringan Komuniti Sastra Kanak-Kanak dan Remaja, Fakulti Ekologi Manusia dan Pusat Kecemerlangan Komunikasi, Media dan Industri Kreatif CMCI, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Pada kesempatan ini, pihak Muzium Warisan Melayu khususnya dan fakulti umumnya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Jaringan Komuniti Sastra Kanak-Kanak dan Remaja di atas kesudian menaja webinar pada hari ini. Sidang hadirin, webinar pada hari ini akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Prof. Dr. Wan Muhammad Noor Wan Daud, penyandang kerusi pemikiran Islam Syed Muhammad Nakib Al-Atas serta pengasas dan mantan pengarah Raja Zahid Sophia Center of Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, Universiti Teknologi Malaysia. Untuk makluman hadirin sekalian, Bicara Ilmu ini diadakan untuk memperjelaskan kepada masyarakat kini tentang konsep adab secara menyeluruh. Isu adab ini penting kerana merupakan asas kepada pembentukan jiwa dan lahiriah Melayu Islam agar dapat dimanfaatkan oleh semua pihak khususnya berhubung kemerdekaan diri insan di Malaysia. Selari dengan sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2021, kefahaman tentang adab yang perlu dijadikan teras dalam pembentukan bangsa Malaysia yang akan dikupas dan dihuraikan oleh panel kita seorang tokoh Soho yang tidak asing lagi dalam dunia falsafah dan pemikiran Melayu Islam. Justeru, sebelum memulakan majlis, marilah kita bersama-sama memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sidang hadirin sekalian, moderator webinar pada hari ini adalah yang berusaha Prof. Madya Dr. Muhammad Zariat Abdul Rani, pensyarah di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia dengan kepakarannya dalam bidang teori dan kritikan sastra, gagasan persetaraan baharu dan sastra popular. Sukacita dibacakan biodata beliau iaitu Prof. Madya Dr. Muhammad Zariat merupakan Profesor Madya di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Bidang kepakaran beliau ialah kesusastraan Melayu dengan pengkhususan dalam teori dan kritikan sastra. Beliau kini merupakan Timbalan Pengarah, Pembangunan Pengajaran dan Pembelajaran di Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia. Justeru, tanpa membuang masa, dipersilakan Prof. Madya Dr. Muhammad Zariat Abdul Rani untuk mengendalikan webinar pada pagi ini. Persilakan. Terima kasih Saudari Laila. Juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak Muzium Warisan Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia kerana memberikan peluang kepada saya untuk mengendalikan siri webinar kita pada kali ini, iaitu dalam siri wacana ilmu yang menjadi siri lazim yang dianjurkan oleh pihak Muzium Warisan Melayu. Dan untuk kali ini pembicara kita ialah merupakan seorang tokoh yang sebenarnya tidak perlu saya perkenalkan lagi, dan beliau yang saya maksudkan ialah Profesor Dr. Wan Muhammad Noor Wan Daud yang merupakan seorang penyandang kursi pemikiran Islam Syed Muhammad Nakib Al-Atas di Pusat Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zahid Sophia atau ringkasannya RZS KASIS, Universiti Teknologi Malaysia. Beliau juga merupakan pengasas dan mantan pengarah KASIS dari tahun 2011 hingga 2014. Beliau dilahirkan pada 23 Disember 1955 di Tanah Merah, Kelantan dan merupakan seorang ahli falsafah, pentadbir pendidikan, aktivis Islam dan penyair. Beliau terkenal di peringkat kebangsaan dan antarabangsa melalui karya dan kegiatan keilmuan beliau dalam pelbagai aspek pemikiran, pendidikan dan epistemologi Islam. Beliau merupakan salah seorang daripada pelopor dan mantan timbalan pengarah
International Institute of Islamic Thought and Civilization, ISTAC, yang telah berjasa dalam membantu pengarah pengasasnya, iaitu Yang Mulia Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Alatas, dalam hal ehwal akademik, mahasiswa, penerbitan dan perpustakaan ISTAC, sehingga ISTAC menjadi salah sebuah pusat pengajian Islam yang ulung pada ketika itu. Untuk pengetahuan, Profesor Tan Sri Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas merupakan seorang sarjana ulung yang telah memberikan jasa dan sumbangan yang sangat besar kepada dunia Islam, bukan sahaja di peringkat nasional, bahkan di peringkat antarabangsa. Profesor Dr. Wan Muhammad Noor Wan Daud telah memperolehi ijazah Bachelor Sains Kepujian dalam bidang kaji hayat dan Masters Pendidikan dalam bidang kurikulum dan pengajaran, kedua-duanya dari Northern Illinois University di DeKalb, Illinois, Amerika Syarikat. Dan beliau telah pun memperolehi ijazah kedoktoran dari The University of Chicago di bawah penyeliaan Profesor Fazlur Rahman, seorang lagi sarjana Islam yang terkenal dan telah memberikan sumbangan yang besar kepada dunia keilmuan Islam. Antara buku-buku Profesor Wan Muhammad Noor yang mendapat perhatian dunia ilmu di peringkat antarabangsa ialah The Concept of Education in Islam, Its Implications for Education in a Developing Country, Penjelasan Budaya Ilmu, The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naqib Alatas, dan juga beberapa 3 buah antologi puisi. Yang pertamanya ialah Mutiara Taman Adabi dan yang keduanya berjudul Dalam Terang, dan pada tahun lepas Profesor Wan telah pun melancarkan sebuah lagi antologi puisi yang terbaru yang bertajuk Jalan Pulang. Hadirin dan hadirat yang sangat saya hormati, pada hari ini dan bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan dan sambutan Hari Malaysia, Profesor Dr. Wan Muhammad Noor Wan Daud akan mengupas tajuk Adab dan Makna Kemerdekaan Diri Insan di Malaysia. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya dan penuh takzim mempersilakan Profesor Wan untuk memulakan pembicaraannya. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Zariat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Zariat kerana sudi menjadi moderator pada sesi kita pada pagi ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pengarah Museum UPM, Dr. Rahimah, dan teman-temannya, kepada pengacara majlis juga, Puan Laila, dan terutamanya kepada kekanda saya yang saya sangat hormati, nampak wajahnya di skrin itu, Datuk Dr. Aziz Rahman, yang masih lagi aktif dan giat menyumbangkan kepakarannya dalam pelbagai bidang tentang bahasa dan masa depan, sejarah dan masa depan kita di alam Melayu ini. Tajuk yang diminta saya bicarakan pada pagi ini adalah tajuk yang memang intim dengan perjuangan keilmuan dan perjuangan saya sebagai sarjana Muslim, dan memang terkait rapat dengan kehidupan kita di mana saja, terutama di Malaysia pada hari ini. Kandungannya memang panjang dan luas dan mendalam, tetapi dalam sesi yang begini ringkas, sebagai pengenalan, saya hanya akan memberikan beberapa garis kasar saja, dan mungkin untuk detailnya itu para hadirin bolehlah mengkaji karya-karya saya yang terdahulu yang tengah disebut oleh Dr. Zariat sendiri. Pertama sekali, adab yang saya akan kupaskan itu, dan kebanyakan daripada adik-adik saya pada hari ini ialah saya saring dan saya dapat daripada guru saya, Tan Sri Profesor Syed Naqib Alatas, yang merupakan salah seorang pemikir Islam dunia yang ulung. Beliau mentadbirkan adab yang difahaminya daripada karya-karya agung Islam
dan bahasanya dengan mengatakan bahawa adab itu adalah manifestasi keadilan yang bersumberkan hikmah. Maknanya orang yang beradab, bangsa yang beradab, negara yang beradab harus memancarkan keadilan dalam semua segi pemikiran dan semua segi tindakannya. Tapi keadilan itu bukan bersandarkan undang-undang semata-mata, tapi bersandarkan undang-undang yang diasaskan kepada hikmah. Hikmah adalah ilmu yang menunjukkan pada pemiliknya itu tentang tempat sebenar sesuatu itu di dalam kewujudan ini. Daripada tempat Allah, tempat Tuhan Yang Maha Esa, bertempat makhluk-makhluk yang lain, termasuk manusia, alam semesta, makhluk-makhluk yang gaib pun juga. Jadi dalam konteks ini, adab adalah ilmu yang memberikan kepada pemiliknya pengetahuan tentang tempat-tempat yang sebenar sesuatu itu dan amalan atau perbuatan yang menuruti ilmu itu tadi. Jadi di sini kita lihat bahawa adab bukan sahaja seperti yang difahami dalam masyarakat kita sekarang ini, adalah adab hanya sopan santun, tata susila yang baik. Sopan santun dan tata susila yang baik itu memang mencerminkan sebahagian daripada adab. Tapi kadang-kadang dan kerap kali juga dalam kebiasaan kita, sopan santun dan tata susila itu hanya ikutan saja, bukan bersandarkan kepada ilmu yang mendalam, hikmah. Justru itu, sopan santun ini boleh berubah dengan drastik, dengan mendadak apabila kita berdepan dengan kemarahan, dengan tekanan, dan kadang-kadang yang di luar jangkaan kita. Dalam konteks ini, adab merupakan satu ciri penting kemanusiaan. Bukan saja untuk hidup di negara kita Malaysia ini, tapi untuk hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Tapi justru kerana pada hari ini kita bicara tentang dalam konteks kemerdekaan kita di Malaysia, maka kita akan bataskan sedikit perbincangan kepada kehidupan kita di negara ini. Pertama sekali, saya sebutkan tadi bahawa adab adalah manifestasi keadilan yang terjemah daripada ilmu yang hikmah. Dan adab ini dan keadilan adalah keadaan di mana sesuatu itu ditempatkan di tempat yang sebenar. Dalam konteks kita di Malaysia ini, contohnya tempat yang sebenar bagi perlembagaan kita. Di mana perlembagaan itu kita letakkan dalam kehidupan kita berbangsa. Apakah dia hanya semata-mata satu rujukan politik ataupun rujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Yang penting saja, kita bukan menggunakannya untuk kepentingan politik kita semata-mata, tapi kita menggunakannya untuk kehidupan bersama. Walaupun dia bercanggah dengan kepentingan kita, politik kita seharian. Jadi kalau perlembagaan itu contohnya kita letakkan semata-mata sebagai alat politik, maka kita akan mempermainkan perlembagaan itu sesuai dengan kepentingan politik kita. Dan ini akan menjadikan perlembagaan sebagai bahan mainan, bukan sebagai bahan sandaran untuk kehidupan bersama yang lebih objektif. Di mana tempat agama Islam contohnya, sebagai agama yang terbesar di negara ini. Apakah dia semata-mata sebagai satu agama ritual atau sebagai satu agama yang bukan sekadar dianuti oleh jumlah rakyat yang terbesar, tapi telah berjaya mencipta satu peradaban di Asia Tenggara ini yang menyatukan sebagian pada Filipina, menyatukan sebagian pada Cambodia, menyatukan sebagian Thailand dan seluruh Nusantara ini tanpa penglibatan ketenteraan di peringkat awalnya. Maknanya sejarah perkembangan Islam di alam Nusantara ini memancarkan satu perkembangan yang bersifat ilmiah dan kebudayaan yang cukup menarik. Jadi kita harus meletakkan adab yang baik yang sebenarnya kepada agama ini dan sejarah agama ini di alam Melayu ini, di Nusantara ini. Walaupun dia merupakan satu agama yang dominan, tetapi dia memberikan tempat kepada semua agama-agama yang lain
agama Hindu, agama Buddha, ya, dan faham-faham warisan yang terdapat di sana sini itu. Bermakna keberadaan agama ini bukan mendiskriminasi agama yang lain itu. Sama juga dengan kehadiran contohnya di mana kita meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang sebagai bahasa kebangsaan kita. Sebab kita di Malaysia ini bukan saja bukan saja mereka yang berada di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang, tapi mereka yang berada di Igan, di Kapit, di Long Lama, Sarawak. Mereka yang berada di Semporna, Sabah contohnya. Mereka yang berada di Padang Besar, Sarawak. Mereka yang berada di Damansara, di Puchong, di Chowkit. Jadi apa yang akan menyatukan kita di negara yang begitu pelbagai. Jadi di sini contohnya Prof. Nakil Atas pernah dan selalu menguraikan bahawa kita harus boleh meletakkan setiap sesuatu itu di tempat yang sewajarnya. Sebab kita harus boleh mencari kesatuan dalam kepelbagaian, dan kita juga harus boleh mengenal kepelbagaian dalam kesatuan. Ini penting. Dan untuk mengenal dan untuk meletakkan, untuk mencari kepelbagaian dalam kesatuan, memerlukan ilmu yang hikmah dan memerlukan keadilan yang jitu. Sama juga untuk melihat kesatuan dalam kepelbagaian. Tapi kalau kita hanya menyamaratakan semua perkara, kita menyamaratakan orang Iban, orang Kadazan, orang Melayu, dengan orang India contohnya, kita telah menzalimi semua orang. Kalau kita menyamaratakan contohnya agama Islam dengan agama lain, juga kita akan melakukan kezaliman pada semua agama. Dan dalam bahasa Melayu, dalam cara bahasa Melayu di rantau ini, telah menunjukkan bahawa bagaimana para pembina bahasa Melayu itu menunjukkan adab terhadap kepelbagaian yang ada itu. Contohnya ya, dalam bahasa Melayu, orang-orang tempat ibadat agama Islam dipanggil masjid, surau, balai sah. Tempat ibadat orang-orang Kristian dipanggil gereja. Orang-orang alim dalam agama Islam dipanggil imam, ustaz, ulama. Orang-orang alim dalam agama Kristian dipanggil padri. Orang-orang alim dalam agama Hindu dipanggil sami. Agama Buddha juga begitu. Tempat penyembah ibadat orang-orang Hindu dipanggil kuil. Tempat ibadat orang Konfusius dipanggil tokong contohnya. Bermakna walaupun semuanya memancarkan tempat ibadat masing-masing, tetapi oleh kerana agamanya berbeza, maka nama juga disebut berbeza. Di situ nampaknya ada kesatuan dalam perbezaan, dan ada perbezaan dalam kesatuan. Dia tak mengatakan bahawa semuanya dipanggil masjid, sebab semuanya semua agama itu untuk menyembah Tuhan yang masing-masing. Jadi maka para pembina bahasa kita mengetahui bahawa walaupun semuanya beragama, semua menghormati agamanya masing-masing, tetapi peristilahan itu harus merujuk kepada apa yang sesuai untuk agama itu. Jangan dipermudahkan. Contohnya, orang yang mati, orang yang wafat di kalangan orang Islam dipanggil Allah Yarham atau Allah Yarhamah. Untuk agama lain dipanggil mendiang. Semuanya menghormati masing-masing itu. Maksudnya mendiam pun salah satu penghormatan, contohnya. Jadi di sini satu contoh kecil bagaimana bahasa itu boleh dan telah memainkan peranan penting dalam mengiktiraf kepelbagaian, tapi mengambil kira juga kesatuan. Kesatuan dalam berbicara sama kita yang berbeda agama dan berbeda latar belakang bangsa contohnya. Jadi adab adalah manifestasi keadilan. Dia juga bagi Prof. Nakil Atas, adab juga adalah satu disiplin akli, rohani dan jasmani yang memungkinkan sesuatu itu ditempatkan di tempat yang betul dalam pemikiran dan dalam perbuatan. Dan kehilangan disiplin ini, kehilangan kedisiplinan akli, rohani dan jasadi ini menimbulkan kehilangan harmoni, kehilangan stability dan kezaliman dalam pelbagai segi
Bukan saja dalam diri dan keluarga, malah dalam negara kita juga contohnya. Dan di banyak negara-negara yang lain. Jadi dalam konteks kita berbicara tentang kemerdekaan, dan kita kaitkan adab di dalamnya itu, kaitan ini bukan satu kaitan yang dipaksakan, tapi satu kaitan yang sangat penting di peringkat ontologi, di peringkat keadaan itu sendiri, dan juga di peringkat sosiopolitik dan kesejahteraan kita bersama. Adab itu bukan saja kepada satu objek, tetapi pada semua objek, kepada Tuhan. Kita harus beradab pada Dia. Kita harus mengesakan Dia bagi orang Islam. Tapi dalam kita mengesakan Tuhan orang Islam, kita jangan menghina dan merendahkan Tuhan-Tuhan orang-orang lain. Dan ini juga disebut dalam Quran itu. Sebab Allah tidak menyukai kita menghina Tuhan-Tuhan orang-orang lain, kerana mereka juga mungkin akan menghina Tuhan yang benar itu. Maka akan berlakulah polemik yang mungkin merosakkan. Boleh berlaku perbincangan, boleh berlaku perdebatan yang ilmiah, itu tak apa. Sebab di kalangan orang yang berilmu, mereka tahu bagaimana untuk berbeza. Tapi jika berlaku polemik di peringkat yang orang-orang awam, maka berlakulah persengketaan yang merugikan semua pihak. Adab kita terhadap manusia, contohnya. Manusia itu bukan sebenarnya sama. Ada yang disebut sebagai para rasul dan anbiya. Dan ini bukan saja orang Islam contohnya. Orang-orang India, orang-orang Kristen juga ada konsep nubuwahnya itu. Orang-orang Yahudi juga ada konsep nubuwah. Memang agama lain tidak ada konsep nubuwah. Contohnya orang Hindu tidak ada konsep nubuwah. Orang Buddha tidak ada konsep nubuwah. Tapi mereka juga ada konsep di mana tokoh-tokoh agama mereka itu diberi penghormatan. Dalam tradisi Hindu, dan tradisi Buddha, dan tradisi Confucius, dan tradisi Lao Tzu, ada tokoh-tokoh yang mereka unggulkan. Maka kita semua harus mengiktiraf peranan mereka dalam konteks mereka masing-masing. Ya. Mereka harus menghormati tokoh-tokoh Islam seperti para rasul dan para anbiya, dan orang Islam juga harus menghormati tokoh-tokoh mereka itu. Kita boleh berbeda tentang apa yang mereka ajarkan, ada lebih kurangnya dan sebagainya itu. Tapi disiplin itu untuk mengenali tempat sebenar seseorang itu dan bertindak sewajarnya. Dan dalam kita berbeda pendapat, dalam kita mengkritik seseorang, sesuatu itu, dalam kritikan juga kita harus beradab. Sebab itu dalam Quran disebut beberapa kali, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum itu membuat kamu tidak berlaku adil. Ataupun ada orang yang menafsirkan ayat ini, janganlah kebencian kaum itu ke atasmu membuat kamu tidak berlaku adil. Bermakna keadilan itu yang bermaksud meletakkan sesuatu di tempat yang benar itu, yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, merupakan satu intipati penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang beragama dan sebagai orang yang hidup dalam masyarakat. Adab terhadap pemerintah, contohnya. Ya, pemerintah harus ada dalam setiap masyarakat. Di peringkat keluarga, ibu bapak lah pemerintahnya. Dan peringkat masyarakat, ada ketua-ketuanya itu. Dengan pemerintah, kita harus menghormati mereka. Tapi mereka juga harus menghormati orang yang mereka perintahi. Mereka tak boleh menzalimi, tak boleh menganiaya, tak boleh mengkhianati mereka itu. Jadi di dalam konteks rakyat, ahli keluarga, menghormati, menyanjungi, mendoakan kebaikan dan kesejahteraan orang-orang di atas, orang di atas juga harus beradab dengan meletakkan orang di bawahnya mereka itu di tempat mereka masing-masing. Dan dalam konteks kita pada hari ini, ya, apabila pemerintah kita pada hari ini, Datuk Seri Ismail Sabri melaungkan slogan yang cukup penting, Malaysia sebagai satu keluarga. Ini merupakan satu istilah yang baik. Sebagai satu keluarga, kita harus ada pemimpinnya. Tapi pemimpin juga, tugas utamanya ialah untuk menjaga kesejahteraan, keadilan dalam keluarga itu. Tempat ibunya, tempat anaknya, tempat jiran-jirannya, tempat datuk neneknya dan keluarganya masing-masing, itu ada tempatnya masing-masing. Maka adab ini bukan saja sopan santun dan tata sila di peringkat yang zahir. Alhamdulillah dalam rukun negara kita ada salah satu rukun terakhir itu kesopanan dan ketata susilaan. Ini adalah pancaran daripada adab itu. Walaupun maksudnya di peringkat kemasyarakatan semata-mata.
Tetapi saya fikir niat yang sebenarnya adalah adab itulah. Sebab di Indonesia dalam Pancasila mereka ada adab itu disebutkan, adab dan keadilan disebutkan. Itu lebih jelas dan lebih luas dan lebih dalam mungkin maknanya itu. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, secara ringkasnya, bagaimana kita boleh memastikan kemerdekaan kita ini bukan saja kekal, tapi berjaya menghasilkan tujuan kemerdekaan. Apakah cabaran-cabaran yang boleh menghakis dan yang boleh memudaratkan dan yang boleh mengkompromikan kemerdekaan yang telah dicapai sekian lama itu? Pertama sekali, apakah itu kemerdekaan? Kalau sekiranya kemerdekaan itu kita tafsirkan semata-mata daripada membebaskan negara daripada cengkaman penjajah, maka itu telah kita capai sejak tahun 57 lagi. Dan jika kemerdekaan itu kita raihkan lagi dengan disertai oleh Sabah dan Sarawak menjadi satu gagasan yang lebih luas dan besar, ya, itu satu perkara yang cukup baik. Tapi kemerdekaan bagi orang-orang yang faham bukan sekadar pembebasan daripada penjajah politik, penjajah militer semata-mata. Sebab dalam banyak pengalaman negara-negara yang telah berjaya menghalau penjajah sedemikian itu, mereka masih lagi terjajah dalam bentuk-bentuk baru. Dan ini banyak dikaji oleh para sarjana di pelbagai negara. Maknanya, setelah berlaku saja kemerdekaan di peringkat politik itu, tetapi penjajahan di peringkat ekonomi, di peringkat sistem-sistem perundangan, di peringkat bahasa, di peringkat pendidikan masih berlarutan sehinggalah hari ini. Maka apabila kita bercakap tentang adab dalam konteks kemerdekaan negara, bukan saja negara kita Malaysia, tapi semua negara, bagaimana kita harus berlaku adil kepada kemerdekaan kita itu. Kenapa kita merdeka daripada British contohnya? Dan sebelum itu kita orang-orang di Kelantan, di Terengganu, di Perak berpuluh tahun, beratus tahun melawan penjajahan daripada Thai contohnya. Dan selepas itu orang-orang daripada Melaka, Johor dan sebagainya itu melawan Portugis dan Belanda dan kemudian daripada Inggris dan Jepun contohnya. Kenapa kita membanjiri darah? Kenapa kita sanggup berkorban untuk merdeka? Kerana kita mahu mengatur kehidupan kita di peringkat peribadi, di peringkat keluarga dan masyarakat dengan tata cara kita sendiri. Tata cara yang datang dari agama kita, tata cara yang datang dari pengalaman politik kita, tata cara yang berasas pada kepentingan kita hari ini dan masa depan kita, dengan mengambil kira kehadiran dan sumbangan bangsa-bangsa lain yang menjadi ahli keluarga kita sekarang ini dan untuk masa yang akan datang. Jadi penjajahan dalam bentuk ini telah tidak berhenti, malah semakin kuat mencengkam manusia-manusia di dunia ketiga khususnya dengan tren globalisasi yang semakin kuat ini, di mana tata-tata nilai, pandangan alam, sistem kehidupan bangsa-bangsa yang dominan terus mencengkam dan dipaksakan secara langsung dan tidak langsung kepada bangsa-bangsa yang baru merdeka. Sistem demokrasi sendiri dianggap sebagai tidak sesuai jika sekiranya dia tak mengikut sistem demokrasi yang difahami di dalam negara-negara yang dominan. Sistem percukaian, sistem sosiopolitik, sistem kita di Malaysia ini contohnya yang mengangkat agama Islam sebagai agama persekutuan, yang berikan hak yang lebih kepada bumi putera, dan berikan peranan para raja-raja, itu dianggap sebagai diskriminatori contohnya. Di satu segi kebaikan kita dalam membenarkan sistem sekolah vernacular dalam bahasa Cina dan dalam bahasa Tamil, ya, itu tak dianggap sebagai satu perkara yang unik contohnya. Maka dalam konteks ini saya fikir bahawa kita telah berjaya dalam konteks tertentu menunjukkan adab dan keadilan
kepada kepelbagaian yang ada di negara kita ini. Dan kepelbagaian kita ini satu kepelbagaian yang unik. Tidak banyak negara di dunia ini di mana hadirnya 3 agama besar di dunia. Agama Islam, agama Hindu, dan agama Kristen. Dan dalam jumlah rakyat yang tak banyak berbeza. Dan peranan agama-agama yang di negara ini terkait juga dengan peranan politik, ekonomi, dan hal-hal yang penting yang lain. Jadi justru itu kita telah berjaya menunjukkan sejenis adab yang baik. Tetapi cabaran di zaman internet ini kelihatan lebih berpengaruh, terutama kepada generasi kita yang masih muda. Sebab di zaman tahun 60-an dahulu dan sebelumnya, di zaman pra merdeka contohnya, walaupun kita mempunyai 3 masyarakat besar, Cina di kota-kota, orang India di estate, dan orang Melayu di kampung-kampung dan di pedesaan, itu kepelbagaian ada, tapi tidak berlakunya interaksi yang rapat dan dinamik. Apalagi dengan hadirnya sahabat-sahabat kita daripada Sabah dan Sarawak itu. Kalau di zaman tahun 70-an selepas saja kita merdeka, kita tahu adanya orang Sabah, orang Sarawak. Kita tahu adanya orang Iban dan orang Kadazan. Tetapi kita tidak ada peluang berinteraksi secara langsung dengan mereka. Tapi sejak 10 tahun, 20 tahun ini, dan terutamanya sejak 10 tahun ini, apa saja yang dikatakan, apa saja yang disampaikan di Kodak, di Sempurna, di Padang Besar, di Arau, di Tanah Merah, Kelantan, akan diketahui oleh semua orang rakyat di Malaysia ini. Maka kita di waktu ini dan di waktu akan datang, kita harus lebih berdisiplin. Kita lebih harus menunjukkan adab dan keadilan pada semua orang dan semua keadaan. Sebab negara kita yang begitu pelbagai ini amat mudah terkompromi kemerdekaannya itu. Bukan dengan berlakunya serangan negara asing ke atas negara ini, tapi dengan hilangnya tujuan sebenar kemerdekaan itu. Hilangnya rasa sejahtera, hilangnya rasa aman, hilangnya rasa yakin pada masa depan tentang anak-anak cucu kita, bagaimana mereka akan bekerja, bagaimana mereka hidup. Contohnya itu. Sebab tujuan kita merdeka ialah untuk melangsungkan kehidupan kita pribadi dan kehidupan kita bermasyarakat dengan tata cara kita sendiri. Tata cara kita sendiri bukan bermakna kita menolak terus kebaikan-kebaikan yang datang pada nilai-nilai dan tata cara luaran. Sebab itu sifat orang bodoh. Itu sifat orang tak beradab kepada kepelbagaian dan kebaikan dunia. Sebab adab kita juga meminta kita untuk menilai kebaikan di luar sana itu. Kebaikan daripada Eropah, daripada Barat, kebaikan daripada Cina, daripada Jepang contohnya. Kita harus mengambil manfaat daripada segala kebaikan itu untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita di peringkat pribadi dan peringkat negara itu. Maka apabila kita berkata bahawa kemerdekaan kita harus diisi dengan meneguhkan tata cara nilai kita sendiri, ini tak bermakna kita menolak, membabi buta segala kebaikan, baik dari segi nilai, baik dari segi tata cara dan institusi dan hal-hal yang baik di luar sana. Bukan saja daripada Barat, malah daripada Timur juga contohnya. Dalam konteks ini, saya telah mengutarakan satu gagasan dan saya telah tulisnya dalam satu buku diterbitkan 2-3 tahun dulu, konsep patriotisme adil. Maknanya patriotisme yang kita mau tanamkan ke dalam diri kita sendiri, dalam diri anak-anak muda kita ialah kecintaan dan kasih sayang pada negara kita ini, tapi adil sifatnya. Adil itu melambangkan adab. Jangan memusuhi orang-orang yang bukan Malaysia contohnya. Bahawa negara kita ini benar dalam semua segi. Kalau negara kita tersilap, kita akan mengakui kesilapan itu. Dan kita akan cuba memperbaikinya. Tapi dengan beradab, tanpa memorak-perandakan dengan lebih teruk lagi contohnya. Seperti yang kini banyak berlaku di negara-negara di Timur Tengah, di Afrika dan sebagainya itu. Maka adab terhadap negara, terhadap kemerdekaan kita, terhadap pemimpin, terhadap tradisi dan cara kita itu bukan bermakna kita menjadi eksklusif. Bukan bermakna kita menjadi diskriminatori terhadap bangsa-bangsa
terhadap negara-negara yang lain daripada kita. Malah kita bersifat lebih humanistik, lebih adil dalam menempatkan setiap yang ada itu di tempat mereka masing-masing. Hatta dalam konteks yang paling dahsyat sekalipun, dalam peperangan sekalipun, kita harus menunjukkan adab dan keadilannya itu. Dan ini telah banyak berlaku dalam sejarah kita. Hanya dalam sejarah kita orang Islam, contohnya. Di mana kita diharamkan membunuh para wanita, membunuh orang tua, membakar harta benda contohnya. Kita harus membunuh orang-orang yang hanya secara aktif memerangi kita saja. Dan itu adalah sifat peperangan. Tapi kita dilarang membakar tanam-tanaman, menghancurkan kota-kota contohnya, dan sebagainya itu. Jadi dalam peperangan pun ada adab dan ada keadilan itu. Malah Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kes memarahi beberapa orang sahabatnya yang membunuh musuhnya itu ketika berperang, apabila musuhnya itu mengakui dia itu telah mau masuk Islam contohnya. Walaupun dalam keadaan yang telah terdesak, dalam keadaan yang kalah perang. Tapi kata Nabi, kenapa kamu membunuhnya? Mungkin dia ikhlas mau masuk Islam. Dia kata mungkin dia masuk Islam kerana mau menyelamatkan nyawanya. Kata Rasulullah, apakah kamu tahu apa dalam hatinya itu? Maknanya dalam peperangan sekalipun, kita harus menunjukkan adab dan adil di situ. Jadi adab ini berkait rapat dengan kemerdekaan. Dan kemerdekaan bukan sekadar kejayaan menghalau, menghapuskan, membebaskan diri daripada penjajah yang dulu mencengkam kita dalam konteks yang zahir. Mereka berada di sini. Orang Belanda ada di sini. Orang Portugis ada di sini. Orang Inggris ada di sini. Tapi kemerdekaan yang hakiki bermakna kita juga berjaya mengatur cara kehidupan kita, sistem pendidikan kita, sistem ekonomi kita, sistem keuangan kita, sistem politik kita dengan tata cara kita sendiri. Dengan mengambil kira kebaikan daripada kejayaan orang-orang lain juga. Dan ini biasa dalam kehidupan dunia. Tapi apa yang sedang berlaku dalam banyak negara di dunia ini adalah berlakunya kolonialisme baru. Di mana idea-idea dan kepentingan negara-negara yang dominan, khasnya di barat itu, memaksakan tata cara tentang demokrasi, tata cara dan pemikiran tentang human rights, tentang hubungan seksual, pemahaman transgender, dipaksakan kepada semua bangsa dan semua agama lain di dunia ini. Itu juga satu penjajahan dalam bentuk baru, dalam bentuk perubahan nilai. Mereka memaksakan nilai-nilai mereka itu kepada bangsa-bangsa yang lain itu. Kalau tidak dikatakan sebagai uncivilized, dikatakan sebagai fundamentalist, dikatakan sebagai unprogressive dan reactionary dan sebagainya itu. Ya. Maka disinilah perlunya kita melahirkan para sarjana, para pemimpin generasi baru yang keras dan tegah dan teguh, memahami apakah makna kemerdekaan yang sebenar, memahami sejarah silam negara kita ini, dan mengambil kira perjuangan orang-orang tua kita yang dahulu, yang mereka yang menumpahkan darah melawan Siam, mereka yang menumpahkan darah melawan Portugis, yang melawan Belanda, yang melawan Inggris, dan melawan Jepang juga contohnya itu. Dan yang menerima kehadiran bangsa-bangsa lain yang kini menjadi ahli keluarga kita itu. Dan bangsa-bangsa sekarang ini menjadi penyumbang yang baik kepada kemajuan kita bersama. Itulah adab kita. Tapi lebih fundamental sekali ialah adab kita terhadap diri kita sendiri. Dan kemerdekaan kita pada diri kita sendiri. Yakni kemerdekaan diri kita sebagai manusia yang berjaya membebaskan diri kita daripada dijajah oleh kehendak-kehendak syaitaniah, oleh nafsu syahwat, oleh kerakusan ingin berkuasa, ketamakan untuk mendapat harta dan nama, sehingga kita mengorbankan nilai-nilai agama dan akhlak yang lebih tinggi itu. Jadi kemerdekaan
berlaku di mereka yang paling pribadi, yakni kemerdekaan diri pribadi daripada dijajah oleh hawa nafsu, oleh kepentingan-kepentingan, oleh sifat-sifat yang mazmumah, sehingga dia mengorbankan nasibnya yang lama di hari akhirat nanti, sehingga dia mengorbankan adab dan akhlaknya kepada ahli keluarganya, pada jiran tetangganya, pada pemimpinnya, dan kepada sekalian ahli keluarga dalam negara kita Malaysia ini, contohnya. Dengan satu posting Facebook, dengan satu gambar dalam Instagram yang menunjukkan kurangnya adab, menghina satu kaum, menghina satu agama, menghina pemimpin satu bangsa dan satu parti politik, ini boleh menimbulkan prasangka, menimbulkan kebiadaban yang luar biasa di kalangan kita ini. Jadi adab sekali lagi adalah manifestasi keadilan di dalam semua aspek kehidupan. Tapi keadilan itu adalah cerminan kepada ilmu yang berasaskan hikmah. Bermakna kita tak akan berjaya memahami dan menunjukkan keadilan yang sebenar dan mengamalkan adab yang tinggi jika sekiranya kita tidak menghayati ilmu yang berasaskan pada hikmah tadi. Sekarang ini kita ada banyak menyebarkan ilmu, kita ada banyak university, ada banyak sekolah-sekolah swasta dan sebagainya itu. Ya. Kita mengajar sejarah, tentang perlembagaan, tentang sejarah kita, tapi ilmu-ilmu ini diajar sebagai fakta semata-mata untuk dulu periksa, untuk memenuhi syarat pengajian. Tapi dalam makna yang sebenar, ilmu bukan sekadar fakta. Ilmu bukan sekadar kemahiran, tetapi ilmu adalah sesuatu yang bermakna pada diri kita. Ilmu adalah makna kepada kita, yang buat kita dapat mengenali setiap sesuatu di tempatnya yang sebenar, mengikut nilai-nilai kita yang tertinggi. Dan dengan ilmu itu kita akan bertindak dalam pemikiran kita, dalam komunikasi kita dengan orang lain, dan dalam perbuatan kita di peringkat polisi, di peringkat dasar, dan di peringkat perbuatan kita yang seharian itu. Dr. Zariat, dulunya saya meminta memberi pandangan bahawa saya hanya mungkin harus bercakap hanya lebih kurang 40 minit saja. Lepas itu kita buka majlis untuk ada soal jawab, itu lebih kurang ya. Sebab topik terlalu penting dan terlalu luas. Maka saya tak membosankan para hadirin dan hadirat dengan ceramah yang panjang begitu. Sekianlah untuk waktu ini, mungkin kita boleh bukakan majlis untuk soal jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Profesor Wan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, suka saya nyatakan bahawa sesi kita ini akan berlangsung selama 1.5 jam, dan bagi anda yang ingin mengemukakan soalan, anda bolehlah menulis soalan anda pada ruangan komen, sama ada di platform Zoom ataupun Facebook Museum Warisan Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia untuk saya bacakan nanti. Untuk kali ini Prof, ya, saya ingin menarik perhatian kita semua kepada satu isi penting yang telah Prof bangkitkan tadi, iaitu tentang bahawa hakikat kita secara fizikalnya sudah pun terlepas dari penjajahan. Kita merdeka dari segi penjajahan fizikal negara kita, tetapi penjajahan dari segi minda dan atau lebih tepat lagi penjajahan ilmu, atau mungkin yang Profesor Said Muhammad Nakib Alatas ungkapkan sebagai the confusions of knowledge, itu menyumbang kepada kebiadaban ataupun kezaliman yang berlaku pada masa kini. Mungkin Prof boleh perdalamkan sedikit persoalan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Zariat. Ya, penjajahan dalam bentuk yang lebih halus itu berlaku melalui sistem pendidikan, di mana orang-orang yang menjajah kita, baik di negara kita maupun di negara-negara yang lain, baik di negara Afrika maupun di Asia Tenggara, ya, mereka berencanakan untuk memastikan bahawa kepentingan mereka itu terus memanjang. Mereka tahu bahawa mereka
akan meninggalkan tanah jajahan masing-masing. Jadi mereka pastikan bahawa sistem pembangunan, sistem pendidikan, sistem perorangan, tanah-tanah jajahan mereka itu harus dengan secara sedar atau tidak sedar dilaksanakan mengikut kefahaman dan tata cara mereka. Dan ini kerap kali berlaku walaupun orang-orang yang berusaha kuat yang menyumbang kepada pembebasan negara itu daripada penjajahan adalah daripada anak watan sendiri. Tapi sistem pendidikan mereka itu, tata cara yang mereka fikirkan itu, ya, dan ini tidak dapat dinafikan berlaku di hampir semua negara. Tetapi alhamdulillah dalam konteks kita itu, selepas kita merdeka, ya, semakin ramai para pemimpin sedar bahawa banyak perkara yang kita dapat yang harus kita perbaiki. Satu, mereka telah memilih bahasanya. Malah perlembagaan negara kita sendiri melamakan bahawa satu kesediaan untuk menunjukkan kesetiaan pada warisan kita itu dengan meletakkan unsur agama Islam, bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu dan peranan raja-raja dan hak-hak agama lain itu sendiri. Dan ini tak sama dengan apa yang ada di England, walaupun ada banyak persamaannya itu. Dan ini tak sama apa yang berlaku di India atau di Pakistan contohnya. Jadi bermakna di peringkat awal lagi telah nampak bahawa para pemimpin kita itu, walaupun mereka dilatih hampir semuanya daripada sistem Inggeris dulu, tapi mereka ada a sense of independence. Datuk On bin Jaafar, bila beliau mentakrifkan Melayu itu siapa contohnya. Ini satu takrif yang cukup bagi saya satu ijtihad siasi yang luar biasa sekali. Di mana dia menakrifkan Melayu bukan satu bangsa yang etnik dengan keturunan darah semata-mata, tapi dengan cultural definition. Jadi bangsa Melayu dikaitkan dengan agama. Dan agama itu bersifat freedom of choice. Dan dikaitkan dengan bahasa dan budaya juga. Jadi tarikh bahasa Melayu, bangsa Melayu yang dimasukkan dalam perlembagaan kita itu, yang diungkapkan bagi saya oleh Datuk On bin Jaafar dan sahabat-sahabatnya itu, satu ijtihad yang cukup penting sekali. Tapi kembali persoalan saudara, berlakunya confusion and error in knowledge ini sebagai satu sifat umum yang berlaku di negara-negara yang baru bebas dari penjajahan. Confusion itu bermakna mereka mahu mentadbir negara mereka yang merdeka, ya, tapi dengan tata cara dan nilai-nilai asas daripada negara-negara menjajah mereka itu. Konsep human right-nya, konsep kebahagiaannya, konsep pembangunannya, konsep sains dan teknologinya itu hampir semuanya diambil daripada negara yang bekas dijajah dengan sedikit pembakiannya. Dan ini saya fikir satu perkara yang normal dalam pengalaman dunia moden. Cuma kita harus sedar itu berlaku. Maka untuk memastikan bahawa kemerdekaan kita menjadi semakin maju, semakin berkualiti dan semakin sejahtera dengan tata nilai kita, maka kita harus kembali semula kepada warisan kita itu. Dan ini yang tak banyak berlaku sekarang ini. Di mana pengajian tentang tata nilai kita yang sebenar, yang asli, yang warisan. Contohnya dalam konteks kita tentang agama Islam dah. Tak ada istiadat kita. Dan orang-orang yang beragama bukan Islam, mereka juga mengkaji tentang agama mereka sendiri, sumbangannya dan kesesuaiannya dengan zaman moden ini. Jadi apabila kita gagal menempatkan kefahaman kita yang tradisional dan menggunakannya untuk menilai apa yang kita dapat pada dunia moden itu, maka berlakulah kekeliruan di situ. Ada orang-orang tertentu yang mengambil Islam tapi dimasukkan dalam tata cara moden. Ya. Maka dia menyepitkan ajaran Islam kepada kehendak-kehendak zaman moden semata-mata. Dan ini sedang berlaku bukan sahaja dalam bidang agama, tapi dalam bidang filsafat dan dalam bidang pendidikan juga. Cara kita menilai tentang kewibawaan pendidikan, kecemerlangan pendidikan, contohnya otoritas para sarjana. Kita menggunakan tata cara yang sebenarnya bukan asli daripada kita. Ya, bagi saya tidak menyumbangkan kepada kesejahteraan kita hidup bersama di sini. Apalagi untuk itu hidup di akhirat. Ya. Sebab dalam sistem pendidikan tinggi kita contohnya, ya, kualitas akhlak sarjana, ya, kualitas akhlak pelajar, langsung tak dipikirkan. Kesarjanaan disempitkan semata-mata pada karya-karya tulisan, penyelidikan semata-mata dan pada dana yang ditepati. Bukan pada konten
kebenarannya itu. Bukan pada konten akhlaknya. Bukan pada semangat yang sebenar pada kehidupan kita bernegara di sini contohnya. Jadi dari segi itu telah berlaku sedikit kekeliruan dalam konteks merencanakan kita punya pendidikan di peringkat yang tinggi. Walaupun penekanan pada karya penting, pendidikan penting, ya, dana penting, tapi kenapa dianggap 3 perkara yang paling penting sekali dalam menilai kewibawaan dan kehebatan kesejahteraan contohnya. Itu perkara yang harus kita jadi berlaku penjajahan yang halus. Sebab apabila kita menilai kehebatan dan kecemerlangan kesejahteraan dengan kriteria yang cukup sempit itu, maka kita menyempitkan segala-galanya. Ya. Dalam bidang human rights juga begitu contohnya. Kenapa perilaku seksual yang bertentangan dengan semua agama yang besar di Malaysia ini dianggap sebagai human rights? Bagi kita itu human error, bukan human right. Bukan. Kita boleh terima sebahagiannya, tapi kenapa kita harus terima semuanya? Ini yang Dr. Mahathir cuba tekankan dahulu, tak semua yang disebutkan di luar sana itu harus kita terima dengan begitu saja tanpa mempersoalkannya itu. Jadi kekeliruan berlaku sebab kita punya pola pemikiran itu tentang kemajuan, tentang kebahagiaan, tentang kesejahteraan. Kita ambil hampir semuanya secara sedar dan tak sedar daripada tradisi yang bukan sama dengan tradisi kita. Ada aspek-aspek yang bertindak, yang overlap, yang kita boleh terima. Tapi ada aspek-aspek yang jelas berbeza. Yang kita harus tolak dengan sekeras-kerasnya, tapi dengan sebijak-bijaknya. Sekian untuk jawapan kepada soalan yang saudara tanyakan itu. Prof Wan, saya ada terima beberapa soalan, tapi mungkin saya rumuskan. Ada beberapa soalan yang mungkin sebenarnya berlega pada perkara yang sama. Ya. Tentang soal plurality, betul kemajmukan kita dalam konteks negara kita. Saya masih ingat Prof pernah membangkitkan idea tentang dynamic stabilism. Ya. Kalau bahasa Melayu mungkin kestabilan dinamik. Ya. Bagaimanakah konsep tersebut dapat memberikan manfaat dalam konteks kita sebagai masyarakat negara yang mempunyai berbilang kaum dan agama? Silakan Prof. Ya, istilah atau konsep dynamic stabilism itu ataupun dinamik yang menstabilkan, ya, ataupun pergerakan teguh. Itu saya cipta kerana melihat bahawa dalam masyarakat Islam, dalam masyarakat pelbagai bangsa juga ada kumpulan-kumpulan yang konservatif, ya, yang hanya mahu mengekalkan kepentingan mereka yang tradisional semata-mata dan tak mahu mengambil kira perkembangan baru yang sedang berlaku. Seperti contohnya gerakan fundamentalis dan gerakan kulit putih di Amerika Syarikat yang melihat kehadiran orang-orang Negro, kehadiran orang-orang Asia di Amerika Syarikat sebagai satu perkara yang mencabar masa depan mereka. Walaupun hampir semua yang baru itu adalah orang-orang Kristian. Hampir semua orang-orang Negro di Amerika Syarikat adalah Kristian contohnya. Tapi dengan perbezaan warna kulit dan perbezaan asal-usul, maka mereka dianggap sebagai mengacau dan masa depan mereka itu. Jadi dan di kalangan orang Islam juga, dan di kalangan bangsa-bangsa lain juga ada golongan-golongan yang hanya mahu mengekalkan kepentingan mereka saja tanpa menerima kehadiran tren-tren baru dalam pemikiran dalam keadaan mereka itu. Dalam hal yang lain, dari mereka ini stabil sebab tak berubah, tapi mereka tak dinamik. Tapi ada golongan yang liberal, golongan yang sentiasa mahu menerima saja apa yang baru, apa yang popular, apa yang dianggap baik sekarang ini contohnya, tanpa mengira apakah dia sebenarnya melambangkan tata cara dan jalan kita yang sebenar. Jadi golongan yang amat dinamik. Mereka berubah pagi, petang, siang, malam, setiap ketika berubah. Tapi perubahan mereka itu, mereka punya dinamisme tidak menstabilkan, merosakkan asas akhlak, asas syariah, asas akidah agama kita. Dan agama-agama lain juga contohnya jika mereka menganut agama itu. Maka keadaan yang paling baik bagi orang yang beradab dan berilmu adalah untuk bersikap dan bersifat
dynamically stable. Dia harus mengekalkan ciri-ciri yang sebenar daripada tradisinya, daripada agamanya, tapi dia juga harus mengambil kira kebaikan-kebaikan yang ada di luar sana. Dia juga harus mengambil kira perkembangan semasa di negaranya itu, tanpa merosak aspek-aspek yang penting, yang kekal di dalam tradisi dan agamanya tadi. Jadi di sini dia berubah, tapi dia berubah dengan menstabilkan akidah yang tak berubah, asas syariat yang tak berubah, asas akhlak yang tak berubah. Tapi perkara yang harus berubah, dia boleh berubah. Dia boleh menerima kehadiran bangsa-bangsa lain. Dia boleh menerima kehadiran agama lain dengan beradab pada mereka. Lakum dinukum waliyadin. Jadi mereka tak cuba menyamaratakan, tak cuba memaksakan. Dalam konteks itu kita di Malaysia ini alhamdulillah lebih berjaya daripada negara-negara lain sendiri. Lebih berjaya daripada Eropah contohnya. Lebih berjaya daripada Amerika Syarikat. Sebab kita masih lagi mengekalkan. Contohnya orang Cina di Malaysia tak harus memelayukan namanya untuk diterima sebagai rakyat Malaysia. Orang India di Malaysia tak harus memelayukan namanya untuk menjadi rakyat Malaysia contohnya. Tapi kalau di Barat mereka cuba menginggriskan nama Islam mau diinggriskan, Muhammad menjadi Mo contohnya. Sebab contohnya mau memudahkan sebutan, tapi menukar namanya. Kalau di Eropah, di Amerika lagi teruk contohnya. Tapi di sini tak timbul hal begitu. Jadi dinamik yang stabil ini adalah pergerakan, perubahan yang harus sentiasa dibuat. Tapi jangan mengorbankan nilai-nilai kepentingan yang lama yang baik itu. Dan ini memerlukan adab yang tinggi. Dan adab kita sebutkan tadi memerlukan ilmu dan hikmah yang mendalam dan keadilan dalam semua segi. Tak semua daripada tradisi kita itu harus dikekalkan. Ada yang harus dibuang jauh-jauh contohnya. Ya. Tapi ada yang harus dikekalkan dan harus dipertahankan dengan segala usaha kita. Bahasa kita contohnya. Bahasa kita juga dapat diperkemahkan lagi. Kita boleh serapkan setengah-setengah istilah-istilah kosakata daripada bahasa Iban, bahasa Kadazan. Kita boleh serapkan setengah istilah daripada kata-kata yang lain. Tapi jangan kata-kata induknya itu. Sebab kalau kata-kata induknya dirubah maknanya, maka orang tak bisa lagi memahami tradisi yang lama tadi. Dan ini telah berlaku di Jepang, di Jepun contohnya. 10 tahun dahulu, ada beberapa masyarakat di Jepun telah menyaman beberapa akhbar di Jepun itu kerana terlalu banyak menggunakan kata-kata bukan Jepun dalam akhbar-akhbar Jepun. Sehingga mereka tak faham lagi apa yang dimaksudkan dengan kata-kata itu. Kalau selama ini kata-kata dalam bidang teknikal tak apa, macam komputer, internet, televisi. Tapi kata-kata yang merujuk pada kehidupan sosial, kehidupan agama dan kehidupan tata nilai daripada bahasa-bahasa asing dimasukkan dalam bahasa Jepun. Seperti yang banyak berlaku di Indonesia contohnya. Terlalu mudah mereka menyerap masuk kata-kata Inggeris ke dalam bahasa Indonesia moden itu. Sehingga menjadi hampir keinggrisan bahasa itu. Demonstration dari demonstrasi, religious dari religi contohnya. Revelation dari revelasi, bukan wahyu. Jadi terlalu mudah dan ini menambahkan satu kemalasan intelektual begitu. Jadi dynamic stabilism itu bagi saya adalah satu gagasan untuk kita mengekalkan aspek-aspek yang harus dikekalkan dalam tradisi dan agama kita. Tapi juga untuk memaksa kita, untuk membuka minda kita untuk menerima segala kebaikan yang ada tanpa merubahkan. Tapi yang banyak berlaku sekarang ini adalah kedinamikan yang tidak menstabilkan. Perubahan-perubahan yang terlalu cepat dan terlalu mendasar sehingga berlakunya disharmoni, berlakunya kebimbangan yang luar biasa tentang kemungkinan kehilangan kepentingan yang lama yang besar itu. Tentang agama, tentang bahasa, tentang institusi yang lain yang telah banyak berjasa pada kita. Kita bukan saja orang Islam, tapi semua agama yang lain juga. Wallahu a'lam bishawab. Prof, kita terima banyak soalan
yang sebenarnya berlegar tentang persoalan pandangan hidup, pandangan alam, worldview. Ya. Pertentangan antara pandangan hidup moden dan juga pandangan hidup Islam, terutama ya bagi masyarakat Islam. Dan seringkali kalau dapat saya rumuskan dari soalan-soalan ini, ialah pandangan hidup yang memisahkan agama dari pandangan hidup manusia itu dianggap sebagai sesuatu yang universal. Jadi pandangan hidup yang berasaskan agama itu cenderung untuk dilabelkan sebagai ekstrim dan seumpamanya. Bagaimana Prof pandangan sedemikian? Okey. Terima kasih Dr. Zaryat kerana dah merumuskan soalan itu. Soalan ini penting sebenarnya dan kita harus menjawab secara beradab. Kita harus menjawabnya secara beradab, melambangkan keadilan dan melambangkan ilmu yang hikmah itu. Pertama kali kita kata bahawa kalau dikatakan bahawa pemahaman yang mahu memisahkan agama daripada perkiraan semasa ya, itu adalah trend dominan di dunia ini. Itu ada sedikit benarnya, tapi ada banyak salahnya. Bukan orang yang bertanya itu, tapi pandangan itu. Memang trend dominan sebab yang mendominan naratif dunia hari ini bukan orang majoriti, tapi orang yang memiliki media massa, orang yang memiliki kuasa di universiti dan dalam media massa dan kuasa keuangan. Tapi mereka bukan merupakan majoriti orang dalam dunia ini. Pertama sekali saya kata orang India berjumlah 1.4 bilion orang. 100 juta adalah orang Islam, semuanya beragama. Dan mungkin 80% orang Hindu dan 10% orang Buddha, semuanya beragama belaka. Tapi yang mendominan di India itu adalah orang sekular contohnya. Walaupun mereka menunjukkan perangai orang Hindu, kecuali yang sekarang ini sajalah. Ya. Pemimpin India sekarang ini orang Hindu dan mereka menggunakan agama sebagai wacana politik mereka itu. Jadi India saja yang memiliki rakyat berjumlah 1.2 bilion orang melihat agama itu penting sekali dalam tata cara kehidupan mereka itu. Terutama dalam 10 tahun kebelakangan ini contohnya. China contohnya. China memang selama 50 tahun mereka didominasi oleh tren komunis. Tapi kebelakangan ini mereka mahu kembali kepada apa yang mereka sebut sebagai socialism based on Chinese characteristics. Maknanya mereka cuba mahu menyesuaikan satu bentuk sosialisme, tapi bukan ala Rusia, bukan ala Marx, tapi berasaskan kepada tren-tren ke tradisi mereka, ajaran Confucius, ajaran Lao Tzu, tapi Confucius yang utamanya itu. Saya ingatkan mereka telah menubuhkan hampir ratusan institut Confucius di negara itu. Dan mereka telah mengadakan berbagai seminar untuk cuba mencari peluang dan ruang bagaimana ajaran tradisi mereka itu dapat disesuaikan dengan sosialisme yang dianggap sebagai Chinese characteristics itu. Malah dalam amalan mereka sendiri mereka menerima contohnya Hong Kong sebagai satu negara satu tempat yang kapitalis dalam negara yang sosialis. Ini tak berlaku di Rusia contohnya dalam bentuk begitu rasmi. Jadi walaupun Confucianism itu bukan satu agama, tapi dia satu bentuk falsafah yang berdasarkan moral yang kekal. Hormat pada guru-guru, hormat pada ibu bapa, hormat pada pemimpin, ya, dan sikap adil pada semua orang gitu. Jadi Confucianisme walaupun dia bukan satu agama, tapi dia satu filsafat yang mirip agama. Sebenarnya orang yang etis tak begitu ramai dalam dunia ini. Tapi mereka dominan, itu betul. Ya. Malah Arab Saudi dia dalam satu survei dunia tentang tren etisme dalam dunia, Arab Saudi dikatakan bahawa 5% daripada rakyatnya mengaku mereka itu etis. Ya. Walaupun 5% saja, tapi mereka dominan. Sebab dikatakan bahawa orang yang mengaku etis ini orang yang paling berpendidikan dan paling tinggi kuasa ekonomi dan power ekonomi dan politiknya itu. Bermakna walaupun mereka hanya 5%, tapi mereka mungkin mempunyai tempat yang penting dalam
mewacanakan dasar-dasar negara. Jadi untuk menjawab soalan saudara tadi bahawa memang trend yang mahu memisahkan agama daripada kehidupan publik itu memang dominan. Sebab yang dominan itu bukan mestinya majoriti. Rakyat awam, rakyat terbanyak tidak mahukan begitu. Tapi mereka tak dominate, mereka tak dominan. Sebab itu bagi saya kemerdekaan yang sebenar ialah apabila kepentingan majoriti ini menjadi kepentingan yang dominan dalam negara masing-masing. Dalam banyak negara, hatta di Amerika sekalipun, ya, trend kehendak rakyat terbanyak tidak tergambar dalam dasar penting Amerika Syarikat, khasnya dalam dasar luar negara itu. Ramai sekali orang-orang di Amerika Syarikat, ya, dan orang di luar Amerika Syarikat juga, baik Muslim maupun non-Muslim, mengesali kenapa dasar luar Amerika langsung tak mencerminkan kepentingan Amerika, tapi mencerminkan kehendak satu negara kecil di Timur Tengah, yang dalam banyak kes menimbulkan masalah pada Amerika Syarikat. Sama juga di Perancis ataupun di England dan sebagainya itu. Nah, jadi kita harus membedakan di antara dominant dengan majority. Yang kita mahu ialah, ya, kemerdekaan yang sebenar ialah apabila berlakunya nilai-nilai kepentingan rakyat majority sebagai kepentingan negara itu seutuhnya, bukan kepentingan minoriti semata-mata. Wallahu a'lam bishawab. Prof, berkaitan dengan persoalan itu, ada soalan yang saya fikir betul mengarah kepada pendekatan kita untuk apabila Prof menjelaskan bahawa adab itu ialah meletakkan sesuatu itu pada kedudukannya yang hak, serta dalam pendekatan kita hari ini kita cenderung memilih jalan yang kita selalu sebut sebagai kesederhanaan ataupun konsep wasatiyah itu sendiri. Bagaimana Prof menghuraikan pendekatan tersebut? Pertama sekali, kalau saya boleh sedikit membuat penghalusan pada rumus saudara tadi, bahawa adab bukan bermakna meletakkan sesuatu di tempat yang benar. Itu adil. Ya. Adil adalah lambang adab. Adab adalah ilmu yang membuat kita mengenali tempat sesuatu itu dan tidak tanduk yang adil tadi. Jadi adab adalah sintesis daripada ilmu yang benar, ya, dan tindakan yang benar, iaitu keadilan itu. Ya. Jadi keadilan adalah hasil daripada adab tadi. Ya, tentang keadilan, tentang kesederhanaan. Memang istilah sederhana itu dalam bahasa moden kita itu mempunyai makna yang agak lemah. Ya. Kalau dalam peperiksaan, A itu cemerlang, B itu lulus, C itu sederhana, kan, D gagal. Jadi sederhana itu macam tak tinggi tak rendah, cukup makan saja. Mati segan hidup tak mau. Jadi kalau sifat itu takkan kita mau membuat sifat yang tinggi, bukan? Ya. Malah sifat yang tinggi adalah sifat yang cemerlang, sifat yang terbilang, sifat yang terulung, bukan sifat yang terhana dapat grade C contohnya. Tapi sederhana yang dalam konteks akhlak itu bukan itu yang dimaksudkan. Selain itu maksudnya bukan melampau. Ya. Sebab dan untuk tidak melampau ini, dia memerlukan ilmu yang mendalam dan keberanian. Akhlak yang tinggi tadi, iaitu keadilan lah. Ya. Contohnya, kalau kita terlalu berani, sehingga nyawa kita terkorban dengan sebab yang terlalu rendah. Sebab kita harus berani mengorbankan nyawa sekalipun kalau untuk mempertahankan keluarga, negara, agama dan bangsa. Tapi jangan sanggup matikan diri kerana mau mendaki Menara Petronas contohnya. Itu gila, itu bukan keberanian. Jadi keberanian ialah seseorang itu sanggup mengambil risiko walaupun mengorbankan nyawanya sendiri untuk bertahankan kebaikan, untuk bertahankan kebenaran, bukan untuk tunjuk-tunjuk, bukan untuk mendapat nama dan sebagainya itu. Nah, jadi di sini keberanian adalah satu nilai sederhana. Dia bukan berani sembrono, dia bukan dayus, bukan. Kalau orang memijak menjara kita senyum saja, itu human right, itu dayus. Kalau orang memijak gambar tu guru kita, gambar depan kita contohnya,
Kita senyum saja. Itu dayus namanya. Itu bukan toleransi. Kita harus menegur ya. Tidak harus menolaknya. Ya, dan sebagainya begitu. Kalau orang menghina istri kita, suami kita harus melawannya, mempertahankannya itu. Jadi courage atau keberanian adalah nilai sederhana. Dia bukan melampau, dia bukan dayus. Dermawan juga dia harus ada nilai sederhana. Dia bukan boros. Kalau dia harus beri saja uang kepada semua orang yang minta, ya, tanpa menilai apakah permintaan itu wajar atau tak wajar, maka itu boros, itu bodoh. Tapi dia juga bukan harus kedekut, bukan harus kedekut dan apa dia panggil satu makna yang lain. Nah, jadi dermawan adalah nilai sederhana antara boros dan kedekut. Ya. Jadi sederhana itu adalah nilai yang positif, bukan nilai yang hidup mati segan tak mau, hidup segan mati tak mau. Itu. Jadi dia memerlukan ilmu yang mendalam untuk mengetahui batas-batas mana yang melampau, mana yang kurang. Nampak tak? Dia make point between excessive and between lack of proper limits. Kasih sayang juga begitu. Kita kasih sayang pada raja dan negara. Ya. Tapi kalau raja dan negara kita tersilap, kita harus menasihatinya. Kita harus menegurnya, tapi dengan cara yang beradab. Kan? Bukan cara yang dengan membakar gambarnya, bukan cara yang menggunakan kata-kata yang sombong, tapi menggunakan cara-cara yang sebetul yang dibenarkan oleh undang-undang kita sementara hari ini. Nah, jadi tapi kalau kita mendiamkan diri saja, maka kita telah menunjukkan sifat yang tidak beradab pada mereka, tidak adil pada mereka. Sebab Nabi mengatakan bahawa kamu harus berlaku adil kepada orang yang pemimpin yang zalim. Bagaimana untuk menasihatinya dengan cara yang baik dan bersabar di atas kezalimannya tadi. Jangan membunuhnya. Sebab membunuh tak masalah itu. Tapi menasihatinya, membuat koreksinya dan menggantinya dengan cara yang baik juga. Bukan tak boleh diganti, boleh diganti. Baik pilihan raya dan cara-cara yang mengikuti undang-undang tanpa mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Jadi sederhana itu adalah nilai yang tinggi, nilai akhlakiah kata ahli filsafat kita. Tapi dalam bahasa Melayu sederhana menjadi satu nilai yang bukan cemerlang dan bukan buruk. Ya. Tapi dalam istilah akhlak sederhana, moderation, iffah adalah nilai yang tinggi sekali. Nilai yang tak melampau, yang tak melanggar, yang tak melepasi batas dan yang tak mengurangi batasnya. Macam kalau kita semayang, kalau zuhur 4 rakaat bukan 5, bukan 3. Kalau satu hari 5 kali sehari. Saya ke satu negara Islam, Islamnya minoriti, sahabat saya di Chicago dulu, saya pergi ziarah rumahnya itu. Saya pergi ziarah rumahnya masa makan tengah hari. Anak putrinya yang sulung, yang satu-satunya datang ke rumahnya, pulang ke rumah, pakai seluar pendek lah. Pakai seluar pendek. Dia kata, I'm moderate. I allow my daughter to pray at least once a day. Saya kata itu bukan moderate, itu stupid. Anak dia sudah 18 tahun. Saya kata, you should have told, kamu harus bagi tahu beranak kamu ni sembahyang paling kurang 5 kali sehari. Tak buat sunat tak apalah. Tapi paling kurang 5 kali sehari. Selagi kamu duduk di rumah saya ini. Sama ada kamu buat cepat, kamu buat lambat, ikut hak kamu lah. Tapi kena 5 kali sehari. Kalau puasa Ramadan, kamu dah 18 tahun, paling kurang 29 hari contohnya. Jangan 27 hari. Dengan 15 hari. Jadi moderation itu disalah tempatkan. Dan ini berlaku banyak dalam negara kita. Dan di sini saya fikir di bahasa Melayu harus terus menjadi bahasa yang menyatu padukan kita. Kita tak boleh paksakan agama Islam ke atas orang. Kita tak boleh paksakan semua orang harus dapat gaji yang sama. Tapi kita boleh guna undang-undang agar bahasa Melayu ini menjadi bahasa yang digunakan oleh semua orang. Sebab kalau kita bercakap dalam bahasa yang pelbagai, maka akan berlakulah kesalahfahaman dari segi makna-makna itu. Malah dalam satu bahasa sekalipun telah berlaku pertemuan makna. Itu pun susah mau disatukan. Tapi sekurang-kurangnya kemungkinan perpecahan pemikiran itu kurang sedikit daripada menggunakan pelbagai bahasa. Setelah berlaku sekarang ini walaupun orang menggunakan satu bahasa, tapi makna-makna kata kunci dalam bahasa itu telah datang daripada makna-makna pada budaya lain.
yang telah disempitkan. Contohnya, bila kita bercakap tentang contohnya negara Islam Malaysia ini, ramai kita memahami negara Islam sebagai theocratic state daripada bahasa Inggeris dan daripada pengalaman orang-orang Barat, di mana hanya padri saja yang memerintah, di mana wanita tak ada peranan, di mana sains disingkirkan. Tapi dalam sejarah Islam tidak ada begitu. Tak pernah dalam sejarah Islam ulama saja yang memerintah, kan? Di mana wanita tak ada peranan, di mana sains disingkirkan, dan di mana non-Muslim di anak tirikan, tidak ada begitu. Sama juga jika kita menggunakan istilah jihad. Jihad orang fikir sebagai holy war, perang. Sedangkan jihad itu hanya makna kecil saja, holy perang itu. Maknanya adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Menuntut ilmu adalah satu jihad. Memperbaiki apa itu kehidupan ekonomi adalah satu jihad. Sabar adalah satu jihad yang tinggi. Ya. Tapi kalau disempitkan pada holy war, maka dia menjadi militant, terminologi yang militant. Sebab orang kita berfikir dalam bahasa Inggeris. Dan bila mereka bercakap Melayu sekalipun, makna-makna Inggeris itu datang dalam bahasa Melayu itu. Justru itu kita katakan bahawa, dan apatah lagi kalau bahasa Melayu dia tak digunakan dengan betul. Maka kita katakan bahawa hanya satu perkara dapat kita paksakan ke atas semua rakyat, iaitu penggunaan bahasa Melayu yang betul. Terutama kosakatanya itu, makna-makna yang asas di situ. Kita boleh masukkan makna-makna baru, hal teknologikal, hal politik, dan tapi bukan hal-hal dari segi akhlak, nilai, dan yang lain tadi contohnya. Jadi sederhana di sini telah menjadi sempit makna, macam adab juga. Adab dimasukkan sebagai tata susila, kesopanan. Dia makna yang lebih besar, yakni disiplin, akli, rohani itu, ilmu yang benar tadi menjadi terkeluar pada makna adab tadi. Kalau orang mencium tangan gurunya, dia beradab. Itu hanyalah satu ranting kecil saja. Kalau dia mencium tangan suaminya, dia beradab. Walaupun dia menghina suaminya itu dengan cara yang lain. Dan sebagainya. Jadi bila kita menyempitkan makna, dia merosakkan makna-makna yang lebih utama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Prof. Saya bacakan satu soalan yang saya fikir berbaloi untuk kita berikan perhatian, iaitu Prof, pendidikan adab ini pada pendapat saya harus bermula dari diri sendiri, sama ada ia bermula di rumah, sekolah dan universiti. Bagaimana dengan cadangan untuk mengembalikan subjek civic pada peringkat tadika hingga ke universiti? Nilai dan adab ini pada pendapat saya menjadi teras dalam kehidupan bagi menambah kualiti hidup bermasyarakat. Boleh Prof komen sedikit tentang pendapat itu? Ya, terima kasih yang bertanya itu. Ya, kalau kita membuat subjek saja sebagai satu wasilah untuk mencapai tujuan, maka kita hanya menyempitkan isu itu. Memang pendidikan civic penting sekali, ya. Tapi adab ini satu perkara yang harus ada dalam semua bidang. Dalam bidang politik harus diajarkan adab juga, adab berpolitik. Sebab kalau zaman kita dulu contohnya, dia ada adab menjadi ahli pemuzik, adab qadi contohnya, adab kesultanan, ya, adab menulis. Raja Ali Haji menulis tentang adab menulis contohnya, adab berbahasa. Dia juga menulis tentang adab menjadi pemimpin contohnya. Jadi adab ini bukan saja untuk satu subjek, tapi harus diserapi dalam semua subjek. Adab menjadi engineer, adab menjadi pensyarah, adab menjadi pemimpin universiti contohnya. Sebab adab itu dia meliputi ilmu tentang bidang itu dan cara yang paling baik untuk melaksanakan ilmu dalam bidang itu. Seadil-adilnya itu. Memang dia boleh saja diajar dalam satu subjek, tapi satu subjek yang dia disebut civic itu terlalu limited, terlalu terbatas sifatnya. Saya tidak menolaknya, tapi saya mengatakan kita telah menyempitkannya. Sama juga dengan agama contohnya. Agama memang boleh diajar sebagai satu subjek khusus, tapi sebenarnya nilai agama, hukum hakam agama harus menyerap dalam pelbagai bidang. Ya. Ada bidang yang lebih banyak untuk agamanya, ada bidang yang sedikit kurang untuk agamanya itu. Jadi kita memerlukan disiplin, kita memerlukan hikmah dan keadilan dalam menempatkan setiap yang penting tadi itu. Jangan terlalu membanyakkan sehingga membebankan orang menjadi ekstremis, tapi jangan terlalu mengurangkan.
Saya fikir civic penting. Tapi dalam konteks kita di Malaysia ni, civic diajar apabila pelajar Islam belajar agama Islam. Ya. Saya fikir itu tidak baik. Saya fikir pelajar Islam juga harus belajar fizik, harus belajar civic itu. So, orang Islam juga harus mengetahui tentang apa yang orang lain belajar contohnya. Jadi jangan dilawankan subjek agama Islam dengan subjek fizik dalam silibus atau dalam jadual persekolahan. Ya. Harus diberikan. Oh, dia orang kata waktu dan ada ruang kosong. Jadi apabila pelajar Muslim belajar Islam, apa yang pelajar lain mau buat? Mereka boleh pergi library. Mereka boleh perkara yang lain contoh kan. Tapi jadi jangan pertentangkan. Kalau civic dipertentangkan dengan Islam, seolah-olah Islam tak ada civic contohnya. Dan dia menafikan peluang untuk pelajar Muslim berinteraksi dengan pelajar non Muslim dalam waktu civic. Itu satu pengecualian yang merosakkan. Sebab dalam dan seolah-olah orang-orang yang belajar civic menentang agama Islam contohnya. Jadi kita merasmikan penentangan non-Muslim, pelajar non-Muslim dengan pelajar Islam bila dibuat begitu. Tapi bila pelajar Islam belajar mata pelajar Islam, biarlah pelajar non-Muslim buat library research ke apa yang lain. Tapi bukan dalam subjek yang bertentangan. Seolah-olah pelajar Islam ni tak menghormati civic. Dan civic tak penting bagi pelajar Muslim. Tapi adab dalam sejarah kita, dalam tradisi kita diserapkan dalam semua bidang, dalam semua pekerjaan, dalam semua profession gitu. Dalam pentadbiran, dalam kehakiman, dalam muzik, ya. Dalam pelajaran juga adab menjadi pelajar contohnya. Adab alim wa muta'allimin. Adab menjadi suami isteri, ya. Adab bersahabat. Jadi kalau dalam satu subjek dia menjadi sempit. Wallahu a'lam bishawab. Prof, ada satu lagi soalan yang menarik. Prof Wan. Ya. Kalau sebenarnya soalan ini berkaitan dengan satu poster digital yang biasa tersebar. Saya pun pernah baca sebelum ini. Kalau Prof boleh lihat posternya, kita ada di chat, ruangan chat. Share screen. Sudah di-sharekan ke organizer? Jadi ada yang minta kita untuk Prof untuk berikan komen. Itu dia. Tak nampak skrinnya, tak nampak apa ni benda itu. Belum ada poster, yes. Ya, ada juga soalan daripada saudara Nik Yusof. Nanti kita boleh jawab insya-Allah. Iaitu Prof, poster saya bacakan dulu slogan dalam poster itu. Adab dulu baru ilmu. Orang beradab sudah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Apa komen Prof? Kalau kita melihat pada takrif yang kita sebutkan tadi, bahawa adab dia ada dua cabang yang saling berkait. Pertama, adab meliputi ilmu yang memberikan pada pemiliknya kefahaman tentang tempat sesuatu yang benar. Tapi dia bukan hanya kefahaman, dia bukan saja ilmu. Tapi adab juga adalah tindakan, perbuatan yang menuruti ilmu tadi. Jadi kalau ada orang berilmu yang tak beradab, dia hanya tahu tapi tak mengamalkan. Jadi dia bukan sebenarnya beradab lagi. Dia biadab pada ilmunya. So, biadab pada ilmu yang tak mengamalkan kebaikannya dari ilmu tadi. Bagus dia berilmu, tapi dia belum sempurna dengan menunjukkan loss of adab terhadap ilmunya tadi. Ada orang begitu, dan ramai orang begitu. Ramai doktor-doktor yang contohnya tubuh tak sihat contohnya. Ramai ustaz dan para ulama yang tak buat apa yang mereka ajarkan. Ramai profesor yang tidak profes apa-apa contohnya. Ramai sarjana yang hanya sarjan saja. Hanya demand daripada para pelajarnya tapi tak buat apa-apa. Jadi memang ramai orang yang berilmu tak mengamalkan ilmunya. Jadi dia telah biadab pada ilmunya. Tapi tidak ada orang yang beradab tanpa ilmu. Beradab tanpa ilmu hanyalah dia hanya melakukan kebaikan zahiriah itu sebagai ikutan saja. Maksudnya dia mencium tangan ibunya, dia menghormati orang, dia tak berbohong kerana dia habit.
karena dia ikut orang. Tapi dia tidak tahu hujah-hujahnya, dia tak tahu kenapa dia buat begitu. Ada orang solat yang baik contoh, tapi dia tak tahu. Tapi itu pun bagus, bukan tak bagus. Tapi martabat kebaikannya itu sedikit rendah. Ya. Macam anak-anak lah yang buat baik kerana menurut suruhan bapaknya. Itu baik. Itu harus diberikan bantuan dan sokongan. Tapi itu masih belum sampai lagi tahap adab yang tinggi. Sebab adab yang tinggi merujuk kepada ilmu yang memberi pengetahuan tentang tepat sebenar setiap sesuatu itu dan tidak tanduk yang menuruti ilmu yang tadi. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa adabani Rabbi fasana ta'dibi. Allah telah mengadabkan aku, maka adabku adalah adab yang paling tinggi. Sebab ilmu dia ilmu yang paling tinggi dan akhlak dia juga akhlak yang paling tinggi. Boleh saya jawab soalan ni Yusuf tak? Adab dalam urus negara. Apa respon? Silakan Prof. Ya. Saya tak boleh jawab kali ini saudara Nick sebab saya tak mengurus negara. Dan saya tidak niat untuk mengurus negara. Itu jawapan saya, saudara Nick. Ini anda harus tanya pada orang yang sekarang jadi PM atau yang mahu jadi PM. Itu jawapan saya yang nakal lah, insyaAllah. Adab mengurus negara adalah pertama sekali memahami tentang tanggungjawabnya itu. Dan ini bukan mudah. Ini satu amanah yang banyak diperlecehkan dan banyak diandaikan. So, ramai orang yang mahu jadi pemimpin tak tahu pun adab untuk memimpin dirinya sendiri ataupun keluarganya. Apalagi untuk menjadi pemimpin institusi dan negara yang lebih besar itu. Jadi orang yang boleh menjadi pemimpin negara yang baik, biasanya boleh mengawal dirinya dengan baik dan mengawal keluarganya dengan baik. Maknanya tak semestinya semua keluarga mengikuti apa yang dia suruh, apa yang diajarkan, tapi dia berani menegur keluarganya itu. Dia berani mengambil tindakan terhadap keluarganya itu. Ada seorang ulama yang saya kenal, apabila anaknya buat silap, dia marah, dihukum, dia halau keluar contohnya. Walaupun dia kasih sayang anak itu, dia berikan hak-haknya, dia berikan rumah dan tanah dan sebagainya itu. Tapi dia marah, dia tegur. Dan marahnya memang keras sekali marahnya itu. Tapi kalau anak yang buat silap pun takut mahu ditegur, isteri yang angkuh pun takut mahu ditegur, maka bagaimana dia mahu menegur isteri orang-orang lain contohnya. Anak-anak orang-orang lain contoh. Dan sahabat-sahabatnya yang menentukan undi-undi yang dia dapat itu. Maka di sinilah Ibn Sina pernah menulis bahawa untuk kita mengkontrol yang luar, kita harus boleh mengkontrol diri kita sendiri. Dan Rasulullah pernah mengatakan SAW, jihad yang paling besar adalah jihad yang mengkontrol nafsu kita itu. Nafsu marah kita, dengki kita, hasad kita, tamak kita, halaba kita, dendam kita. Dan semakin tinggi kita mendaki dalam politik, dalam pentadbiran, masih besar kita punya nafsu itu. Sebab orang yang tak bernafsu tak akan mudah untuk berkorban mencapai tempat yang tinggi. Cuma nafsu itu ada efek baik, ada efek tak baik. Nafsu efek yang baik, nafsu yang menimbulkan keberanian untuk berkorban, keberanian untuk tidur kurang, keberanian untuk makan kurang, untuk mencapai cita-cita itu. Tapi nafsu yang jahat, nafsu yang telah menjadi penjajah kepada jiwa akalinya tadi. Jadi orang pemimpin yang gagal menjadi pemimpin yang sebenarnya adalah memang terjajah mindanya, akalnya dan jiwanya itu. Dan ini majoritas dalam sejarah manusia begitu. Hatta di zaman khalifah sendiri pun begitu. Hatta di zaman Sultan Utsmaniyah, di zaman Sultan di kerajaan Mughal, di mana-mana begitu. Ada saja raja-raja yang zalim, pemimpin yang zalim. Sebab dia gagal mengawal dirinya. Tapi dalam kes Aurangzeb, Maharaja Mughal yang paling lama memerintah, yang dianggap sebagai paling agung, sebab dia berjaya menghimpunkan, dipanggil Fatwa Alamgiri, satu himpunan hukum hakam mazhab Hanafi yang cukup komprehensif, yang digunakan untuk mentadbir empire yang luas itu. Dan dia seorang hafiz, dan dia menulis Quran dengan tangannya sendiri, walaupun dia keras terhadap musuh-musuhnya itu, sehingga terpaksa membunuh anaknya sendiri kerana melawannya dengan cara yang tidak membantu kesejahteraan negaranya itu.
tapi dia sanggup menggunakan jumlah orang-orang Hindu sebagai pegawai-pegawainya itu. Lebih ramai jumlah daripada orang Hindu yang digunakan oleh Akbar, orang yang diangkat sebagai raja yang liberal itu. Dan seorang Hindu bernama Raja Nathan, dia dilantik sebagai Menteri Keuangan. Tapi dia hanya hidup selama 6 tahun, 5 tahun saja. Tapi dia kenang sumbangan Raja Nathan itu. Dia juga menggunakan orang-orang Syiah yang ada di negara dia. Bila orang-orang itu tak terlibat dengan agama, orang itu pakar dan bila-bila tertentu contohnya. Jadi di sini raja yang pemimpin yang beradab, dia boleh meletakkan setiap orang itu. Dan kalau dia buat silap, dia akan memperbaiki kesilapannya tadi. Dan bila Aurangzeb sakit mau meninggal dunia, dia kata kuburkan aku di tempat ini. Dan jangan letakkan apa-apa simbol tanda atas kuburku itu. Maka dia dimakamkan di satu tempat golongan sufi yang tak ditahu, yang tidak ada bekas, tidak ada tanda langsung. Jadi maknanya adab itu dapat dilakukan oleh pemimpin yang jauh daripada zaman Nabi sekalipun. Dalam zamannya cukup berubah. Dalam negara yang kaya. Kerajaan Mughal di zaman Aurangzeb negara yang negara terkaya dalam dunia ini. Emasnya, peraknya itu. Tapi secara pribadi, dia cukup simple sekali. Nah, jadi adab itu ada ilmu. Tapi ilmu yang diamalkan mengikut tempat yang masing-masing tadi. Dan jika ada orang menunjukkan adab tanpa ilmu, adab itu hanyalah adab ikut-ikutan saja. Dia tak boleh defend, dia tak boleh clarify, dia tak boleh membuat perubahan di mana perubahan perlu dibuat. Contohnya. Nanti kalau ditakdirkan Datuk Nik ditakdirkan saya jadi pemimpin negara, saya akan tulis buku lagi lah. InsyaAllah. Waktu ini saya redha dengan keadaan saya seorang guru yang pension. Di segi setengah berat. InsyaAllah, Prof. InsyaAllah. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Nampak muda lagi. Baguslah. Satu ilmu trust lah dalam kehidupan. Alhamdulillah. Manakala kalau betul orang boleh lagi lah, insyaAllah. Krisis kemanusiaan tu dapat dikurangkan lah. InsyaAllah. Prof, kita sudah pun sampai ke penghujung acara kita. Mungkin Prof Wan ingin simpulkan dari apa yang telah kita bincangkan selama 1 jam setengah ini. Pertama sekali saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rahimah Hamdan dan pihak pimpinan Universiti Museum Warisan UPM itu, dan pada Dr. Zariat kerana sudi menjadi moderator, dan pada hadirin hadirat sekalian. Saya hanya mohon maaf saja jika sekiranya dalam ucapan saya yang tidak seberapa ini ada kesilapan dan ada perkara yang menggurih perasaan. Sebab saya ni orang Tanah Merah, bukan orang Kota Baru. Jadi bahasa saya taklah begitu halus seperti bahasa Dr. Zariat. Dan orang Tanah Merah dia keras sedikit. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak, dan saya harap ini bukan kali terakhir museum akan undang saya. Jangan seriklah, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, sebentar. Adalah satu signifikan ya hadirin dan hadirat, kerana topik yang kita bicarakan pada hari ini sebenarnya Profesor Wan telah ungkapkan dalam sebuah sajak nukilan dengan judul yang sama, dengan iaitu makna diri. Kalau boleh saya bacakan baik-baik sajak Profesor Wan Makno berkaitan dengan makna diri ini sebagai penutup kepada acara kita ini. Sebiji pasir jika mengenal makna diri, menyatu menjadi gunung memacak bumi. Sebiji kelapa mampu mengembangkan sebuah kepulauan, setiap bahagian mensejahtera kehidupan. Gunung menjadi pasir berselerak, ditabur di sana sini, dipijak-pijak. Kepulauan besar kehilangan tujuan asli, menjadi jajahan hamba abdi. Wahai pemuda bangsa, tahukah kamu pencapaian agung tidak terlintasi, tak tertara dalam khayal fikri, rantai mutiara insani adabi 30 keturunan dari zaman Mustafa ke zaman sekarang.
diri mukmin lebih afdal dari masyarakat malaikat suci. Ilmu hakiki, adab tinggi penghias budi, mercu keunggulan tidak pada harta bangunan tinggi. Jiwa insani teguh berdiri mengikut Nabi. Leburkan rantai rendah diri di hati. Hapuskan jaringan kekeliruan di fikiran. Cerahkan akal nazari. Teguhkan benting siasi. Lebarkan sayap iktisadi. Bangunkan kembali peradaban. Dengan itu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Profesor Dr. Wan Muhammad Noor Wan Daud atas kesudian untuk berkongsi ilmu dalam siri wacana ilmu kita ini, dan saya kembalikan acara ini kepada saudari Laila yang mewakili pihak Museum Warisan Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kita yang berbahagia Prof. Dr. Wan Muhammad Noor Wan Daud di atas ilmu yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada moderator kita yang berusaha Prof. Madia Dr. Muhammad Zariat Abdul Rani di atas kesudian untuk mengendalikan majlis ini. Justeru, majlis ini merakamkan foto kenang-kenangan bersama. Diminta semua para peserta agar bersedia dan diharap dapat membuka kamera masing-masing. Okay, kita akan ada beberapa slide. Okay. Slide 1 1, 2, 3. Okay, next. 1, 2, 3. Okay, lagi 1. 1, 2, 3. Okay. Oleh itu, berakhirlah sudah webinar Bicara Ilmu kita pada hari ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih. Bye-bye. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Bye, Terima kasih sama-sama. banyak. Jumpa Lain lagi kali ya. kami undang lagi insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Online semua. mudah aja. Terima kasih. Terima Dr. kasih. Zariat, terima kasih. Datuk Nik, terima kasih. Datuk terima kasih Okey, semua. terima kasih. Pak Assalamualaikum. Ya. Aziz, salam. Oh, Prof Zahid, terima kasih. Ada. Sama. Saya masuk masbuk lewat sikit. Oh. Okey, terima Prof kasih. Mai, Prof Aini pun ada di dalam ni, mantan VC. Terima kasih semua. Terima kasih. Prof. Okey, semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahniah Dr. Rahimah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adi. Terima kasih. InsyaAllah.